Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa nasara dinahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, alhamdulillah, kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesihatan, yang memberikan kepada kita kesenangan dalam hidup di negeri kita ni yang alhamdulillah masih aman, damai, dan kita mudah untuk beramal dengan Islam, untuk mempraktikkan Islam. Dan alhamdulillah kita tidak ada suasana environment yang tidak baik di keliling kita, sehingga kita aman, damai, rasa tenang, tidak bimbang kepada anak-anak kita dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita dapat masih lagi menghadiri majlis seperti ini. Itu adalah kekuatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kekuatan yang pertamanya, kekuatan badani, kekuatan tubuh badan. Sebab kalau kita sakit, kita pun tak boleh datang juga. Dan juga yang keduanya ialah, yang lebih penting ialah kekuatan keazaman, kekuatan iman, kekuatan kehendak kepada sesuatu yang baik seperti ini. Sebab kalau kekuatan badan ada, tetapi kalau tidak ada keinginan yang kuat untuk sukakan perkara-perkara yang baik, yang boleh membersihkan dan menjernihkan ruh kita, rasa sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mungkin tak akan datang ke sini. Memang kalau kita kira waktu yang kita berikan dalam sesi kita ini mungkin satu malam, sebenarnya mungkin kita rasa banyak, kita habiskan satu malam daripada satu minggu kita. Tetapi sedar tidak sedar bahawa usaha yang kita buat ni, 1 jam, 4 jam, 3 jam yang kita berikan pada setiap minggu seperti ini, itulah yang menyebabkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga dia memelihara anak-anak kita, memelihara harta kita, memelihara segala apa yang ada pada kita, dan memelihara, yang pentingnya memelihara iman kita. Mungkin kalau kita tidak berusaha, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjaga iman kita. Jadi usaha kita, walaupun kita nampak sedikit, kita nak dekat dengan Al-Quran, kita nak dekat dengan kitab Allah, kita nak faham, kita nak baca dengan betul, maka itu adalah usaha yang boleh kita buat. Jadi usaha ini walaupun mungkin bukanlah begitu berat kepada kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dalam surah Al-Ankabut ayat yang terakhir lebih kurang, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesiapa yang bermujahadah, bersusah payah kerana agama kami, kerana Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari, untuk bersusah payah untuk menaikkan sedikit daripada agama Allah ini, membantu agama Allah, maka Allah Ta'ala akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Allah kata, jadi sesiapa yang bermujahadah di jalan kami. Bermujahadah ni maksudnya lebih luas, bukan daripada jihad saja, tetapi maksudnya kita bersusah payah kerana agama, kerana Islam, maka Allah Ta'ala akan tunjukkan. Jadi hendaklah permulaannya datang daripada kita. Kitalah yang hendaklah kita berkorban, bersusah payah, maka seterusnya Allah Subhanahu wa taala akan mengambil tangan kita, membimbing kita. Pengerusi majlis yang dikasihi pada malam ni, dan juga minta maaf suara pun dah tak ni, walaupun tak berapa sejuk kat sini. So kalau tu Haji Yaakob tolong kecilkan aircon sikit lah kalau sejuk sangat batuk-batuk saya. Jadi tuan rumah Haji Yaakob, sekeluarga yang menghoskan pertemuan kita pada malam ni, moga-moga udara yang kita hirup pada malam ni, oksigen daripada rumah ni, dan juga karbon dioksida yang kita keluarkan ni akan menjadi saksi kepada malam ni.
kehadiran kita akan menambahkan amal baik Haji Yaakob sekeluarga, insya-Allah. Betul rumah ni rumah Haji Yaakob insya-Allah. Okey. Jadi pada malam ni setelah lama kita tak berjumpa, so kita bersama dengan sesi pada malam ni iaitu surah An-Nisa. So celik-celik mata kita dah masuk surah yang ketiga daripada Al-Quran, ataupun surah yang keempat surah yang keempat yang itu selepas daripada Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian kita masuk Al-Imran, dan kita masuk sekarang An-Nisa. So, surah ni pun dinamakan surah adalah surah perempuan, surah wanita-wanita. An-Nisa ni jamak kepada Al-Mar'atu. Al-Mar'atu An-Nisa. Jadi biasanya perkataan jamak ni perkataan plural dalam Arabik ni biasanya asalnya daripada kata mufrad, kata singular. Tapi kata An-Nisa ni pelik sikit, langsung tak ada. Kalau kita kata ar-rajulu seorang lelaki, rajulun seorang lelaki, kalau kata ramai lelaki dia kata ar-rijal. So dia tak jauh sangat tetapi yang perempuan ini tak tahu kenapa dia jauh sangat dalam bahasa Arab ni. Al-mar'atu seorang lelaki, seorang perempuan, mar'atun. Bila jadi ramai dia jadi nisaun, tak tahu datang dari mana. Tapi tak apa, itu tak penting. Yang pentingnya kita nisa ni ialah perempuan, perempuan. So kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menamakan surah ini dengan surah perempuan? Kerana banyak daripada ayat-ayat yang disebutkan kat sini juga berkaitan dengan perempuan. Tapi bukan surah ini saja yang berkaitan dengan perempuan. Ada surah-surah lain seperti surah Al-Ahzab, surah An-Nur, surah Maryam. Maka itu adalah surah-surah yang banyak berkaitan dengan perempuan, dan perempuan-perempuan, bini-bini yang ada kat sini, dan juga untuk anak-anak kita sepatutnya mendalami surah ni. Jadi mungkin ustazah boleh tolong insya-Allah sister-sister kita, bini-bini, untuk mempelajari surah-surah yang tertentu untuk perempuan ni. Jadi kalau ada masa mungkin, wallahu alam, kalau sesuai mungkin boleh fikirlah dengan ustazah tu. Ustazah tu insya-Allah malam-malam weekdays ni kosong kan, betul ustazah. Jadi mungkin boleh bincang lain kan, untuk menambahkan lagi kekuatan usaha kita untuk mempelajari ini, ataupun hari Minggu, wallahu alam. Tu terpulang kepada kehendak masing-masing insya-Allah. So daripada sini insya-Allah kita mulakan baca, dan sahabat-sahabat semua dah baca. Kita akan cuba untuk ambil key messages daripada ayat-ayat yang kita baca pada malam ni. Jadi yang pertama sekali ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan takutlah kamu kepada Allah. Jadi pada permulaannya Allah Subhanahu Wa Taala start ayat ni, surah ni, ialah dengan menganjurkan kita supaya kita ni bertakwa kepada Allah. Yang tasaaluna bihi wal arham. Jadi Allah kata yang mana Allah ini ialah tasaaluna bihi. Tasaaluna bihi iaitu bagi tabiat orang Arab, mereka ni biasanya meminta sesuatu, mereka akan menggunakan nama Allah. Mereka menggunakan nama Allah bagaimana? Aku meminta kamu dengan nama Allah. Maksudnya nak menyungguhkan dengan nama Allah, aku meminta satu benda ni. Jadi biasanya orang Arab menggunakan macam tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, sebab orang Arab ni mereka menggunakan nama Allah tetapi mereka tidak takut kepada Allah. Macam tu Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kat sini, takutlah kamu kepada Allah yang mana kamu menggunakan namanya untuk ketika bercakap-cakap sesama kamu, ketika meminta sesuatu di antara sesama kamu. Jadi begitulah juga dengan kita, apa yang kita boleh reflect kepada kita, sahabat-sahabat semua, ialah kita ni banyak menggunakan nama Allah kadang-kadang tanpa, tetapi penggunaan itu tanpa kita sedari. Bagaimana? Macam contohnya lah, kita orang tanya kita, macam mana nak pergi? InsyaAllah. Ataupun kalau orang tanya kita, macam mana semalam, okey ke? Apa ni? Alhamdulillah. Jadi perkataan-perkataan tu, Alhamdulillah, Masya Allah, kadang-kadang Allahu Akbar, Subhanallah dan sebagainya, adalah sebenarnya kadang-kadang dia dah tak jadi perkara tu sebagai satu memperingati Allah.
Tapi dia hanya menjadi seolah macam satu bahasa yang kita gunakan secara spontan. Bila orang tanya, insya-Allah. Tapi kadang-kadang kita tak terfikir pun sebenarnya apa yang kita sebut tu insya-Allah tak apa maknanya. Sedangkan maknanya ialah jika sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Cuba kita sebut macam tu ataupun terfikir dalam macam tu, kita akan rasai bahawa barulah kita sentiasa berrelate dengan Allah. Jadi kan begitu jangan subhanallah ataupun Allahu akbar. Macam tu, ataupun yang biasa kita ialah insya-Allah lah kan. Insya-Allah ataupun alhamdulillah. Jadi kita tengok kan kadang-kadang artis di atas pentas dengan tak tutup auratnya, dengan AF-nya kan. Tiba-tiba bila tanya, macam mana pencapaian ni, apa rasa? Alhamdulillah, dia kata kan. So artis pun yang dalam keadaan dedah aurat macam tu pun cakap alhamdulillah. So maknanya ingat pada Tuhan, tapi tak ada takut kepada Allah kan. Perbuatan dia menunjuk dalam masa tu lah kan. Masa lain tu kita wallah alam kita tak tahu kan. Tapi dalam masa tu dia boleh cakap alhamdulillah kerana dia menang dapat hadiah nombor 1 yang AF tu, dalam keadaan dia membuat satu maksiat kerana mendedahkan aurat, menunjukkan depan ramai dan sebagainya seorang perempuan. Jadi nampak kan, maknanya dia tak takut kepada Allah dalam keadaan dia menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat sini insya-Allah sahabat-sahabat semua, apa yang kita boleh kongsi insya-Allah kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, iaitu nama-nama Allah yang selalu kita gunakan tu hendaklah kita takut pada dia. Bukan hanya menggunakan nama-nama itu saja, tapi kita hendaklah bertakwa. Bertakwalah kamu kepada Allah yang telah kamu gunakan namanya itu. Dan kemudian yang keduanya, wattaqul arham. Ada wal arham. Wal arham di situ maksudnya dan juga kaum kerabat. Kita panggil rahim, silatul rahim. Silatul rahim ni maksudnya rahim lah. Rahim tu tempat baby tu. Jadi kenapa dinamakan silatul rahim? Sebab kita ni naklah menyambungkan di antara sesama kita, kaum kerabat yang lahirnya asalnya daripada rahim yang satu. Memanglah kan kalau kita fikir pun kita ni semuanya daripada rahim yang satu dulunya, iaitu rahim nenek kita lah, Hawa kan. Tetapi ini maksudnya kaum kerabat yang terdekat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita supaya kita berjaga-jaga terhadap rahim, kerana banyak hadis-hadis Nabi menganjurkan kita supaya kita menjaga rahim ini. Jadi sebab tu kalau kita tengok orang lama-lama dulu, orang tua-tua kita sangat-sangat nak ziarah sana nak cari saudara. Kalau dia dengar di sana ada 2 pupu dia akan pergi. Tapi orang kita sekarang ni mungkinlah kerana kita ni dah macam hidup kita kadang-kadang menyebabkan kita lupa kepada sanak keluarga kan, kaum keluarga kan. Jadi hendaklah menyambungkan silaturrahim. Silah tu maknanya hubungan Ar-Rahim tu maknanya rahim. Seterusnya, innallaha kana alaikum raqiba. Jadi Allah kata dia ni sangat-sangat raqib. Raqib ni maksudnya, raqib ni memerhati kepada kamu. Okey. Kemudian seterusnya, saya silap tadi. Silap sikit, minta maaf. Saya terbaca terus kepada hujung ayat nombor 1 Wallah. Jadi daripada atas minta maaf. Tak ada orang peringatkan saya. Saya terus hidup baca. Saya ambil atas minta maaf. Saya dah ambil baris yang kedua, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan daripada permulaan ayat. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Terima kasih kepada orang yang mengingatkan saya. Siapa tadi? Haji Idris mungkin pelik kenapa saya tiba-tiba masuk dah hujung ayat pertama Okey. Balik kepada awal ayat yang pertama tu kan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyeru manusia, wahai manusia, bertakutlah kamu kepada Allah ataupun bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi suka juga saya nak mentionkan kat sini, takwa ni ialah bukan takut dalam erti bahasa Melayu. Sebab kita kalau erti bahasa Melayu kita takut takut dan biasanya kita benci. Takut kan, tak suka benda tu kan. Aku takut pada dia. Anak takut kepada ayah biasanya. Dia tapi kurang takut pada mak. Sebab mak belai dia dan sebagainya kan.
Jadi takut itu kadang-kadang takut menyebabkan itu benci. Tapi sebenarnya takwa ni bukan macam tu kan. Takwa ni sebagaimana kata Sayyidina Umar, ialah bila orang tanya dia apa dia takwa, dia kata takwa ni ialah kamu bayangkan kamu sedang berjalan di jalan yang mana banyak duri. Jadi kamu tak berkasut contohnya. Jadi jalan situ banyak duri, banyak kaca dan sebagainya. Kata Umar banyak duri lah, kaca mungkin tak banyak. Jadi macam mana kita berjalan? Biasanya sebelum kita nak meletakkan kaki kita tu di atas tanah, kita berhati-hati, kita berjaga-jaga, takut kaki kita terkena duri ataupun kaca. Jadi begitulah dia kata takwa. Takwa ni kita hidup dalam keadaan kita sentiasa berhati-hati dan kita takut bahawa kita akan melakukan satu benda yang Allah Ta'ala murkai. Jadi itu takwa. Jadi orang yang tak ada takwa ialah orang yang pakai redah je, pakai langgar je kan, tak kira kena dan jadi itu. Jadi takwa ni di mana sebenarnya tempatnya? Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, hadis 40 yang wallahu alam, saya tak tahu apa dah jadi, kita dah habis baca hadis 40 ni. Kalau elok nak ulang pun bagus juga baca hadis sikit sebelum permulaan. Wallahu alam, just baca mungkin satu hadis itu 40 minggu habis 40 hadis tu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kata at-taqwa hahuna. Nabi menunjukkan ke arah dadanya. Takwa tu ialah di dalam hati, bukannya di luar. Bukan di luar maksudnya, mungkin ada orang dia ni tak buat maksiat, kita tak nampak kan, maknanya tak ada aurat, tak makan benda yang haram dan sebagainya, tak kacau orang, tetapi dia buat perkara tu dia maknanya okey, semua tu okey, nampak dari zahir kan, tetapi dia buat benda tu, dia buat perkara tu bukan kerana takutkan Allah, bukan kerana nak mematuhi Allah, bukan kerana sayangkan Allah, bukan kerana nak ikut apa yang Allah nak, dia just kerana tradisi ataupun kerana pakaian yang resmi ataupun kerana malu pada orang dan sebagainya. Jadi dia tak buat dosa itu bukan kerana Allah, maka itu tidak dinamakan sebagai takwa. Jadi takwa ni ialah di dalam hati. Tetapi jangan pula kita fikir terbalik, kita kata takwa dalam hati, so tak payahlah kita ni buat semayang apa kan, sebab takwa itu dalam hati. Tak, takwa ni dalam hati tetapi dia akan lahir di luar. Jadi seseorang yang tidak melakukan maksiat, yang zahirnya adalah baik, tak semestinya hatinya baik, tetapi orang yang hati baik mesti zahirnya baik. Begitu so dia tak ada two ways, dia ada one way saja. Kemudian jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, wahai manusia semua, takutlah kamu kepada Tuhan kamu yang dia ni menciptakan kamu daripada jiwa yang satu. Tengok, dia menciptakan kamu, dah dia menciptakan kamu, tiba-tiba kita tak takut pada dia, pelik Kemudian dia menciptakan, dia sebutkan ciptakan kamu daripada nafsin wahidah, daripada jiwa yang satu, iaitu Adam AS. Dan kemudian wa khalaqa minha zawjaha, dan diciptakan pula daripada Adam itu, iaitu zawjaha, isterinya ataupun pasangannya, jadi iaitu Hawa. Jadi dari sinilah ayat ni dah cukup lah untuk kita ni tak boleh terimanya teori Darwin, evolusi dan sebagainya kan. Dan kemudian juga di dalam hadis-hadis disebutkan bahawa perempuan ini dijadikan daripada dhal'an min adla'i Adam al-yusra, iaitu dijadikan daripada tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri. Jadi wallahu alam, banyak penjelasan lah tentang apakah yang dimaksudkan dengan diciptakan Hawa ini daripada tulang rusuk. Adakah dia ambil tulang rusuk tu, dicabut satu daripada Adam kemudian dijadikan perempuan, wallahu alam, ataupun dia ambil benih daripada tu, benih daripada tulang rusuk tu, kemudian dijadikan, dia ambil DNA-nya kemudian diciptakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala boleh menciptakan Adam daripada zero pun kan, dan juga kalau nak jadikan Hawa daripada apa. Tapi kenapakah hikmahnya? Jadi hikmah disebutkan dalam sebuah hadis, kenapa disebutkan tulang rusuk? Kerana dia kata perempuan itu bengkok. Jadi orang lelaki jangan cuba untuk membetulkan perempuan dengan ganasnya, dengan kerasnya, nanti dia akan jadi rosak, dia akan patah. Jadi orang lelaki kena sayang kepada perempuan sebagaimana perempuan memang sayang pada lelaki biasanya kan. Tapi orang lelaki ni kadang-kadang kurang sayang pada perempuan, kurang sayang kepada isteri. Jadi asyik-asyik apa-apa kita nak cari lain kan. Tak macam perempuan disetia kan seumur hidup kan. Betul macam tu kan. Dan seterusnya, jadi Nabi Adam AS tu nak baca panjang, insyaAllah kan, boleh bincang lain orang perempuan jadi boleh bincang dengan ustazah lah tu. Itu cerita orang perempuan, nanti masa makan nanti boleh bincang insyaAllah.
Seterusnya dikatakan, kemudian wabasta minhuma, dan dibiakkan daripada situ, disebarkan daripada situ, dilahirkan daripada situ, minhuma rijalan katsiran wa nisaa, lelaki-lelaki yang ramai dan juga perempuan-perempuan yang ramai. Maknanya lahirlah daripada Adam dan juga Hawa itu lelaki-lelaki yang ramai dan perempuan-perempuan yang ramai. Jadi pun datanglah ayat yang tadi yang kita baca, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi, dan jadi hendaklah kamu bertakwa kepada Allah yang namanya kamu gunakan, dan seterusnya. Habis ayat yang pertama insya-Allah. Jadi key messages daripada ayat yang pertama ni, key message-nya ialah apa yang kita boleh ambil ialah bahawa Allah Ta'ala telah menciptakan kita, jadi kita kena bertakwa pada dia, dan kita tengok keajaiban Allah Ta'ala menciptakan kita, yang kita tengok lelaki dan perempuan yang ramai atas dunia ni, semuanya adalah semuanya daripada satu saja. Jadi kita kena bertakwa, dan juga seterusnya kita kena bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, kerana dia yang namanya kita gunakan, tapi kita kadang-kadang tak. Jadi orang Arab zaman dulu pun menggunakan nama Allah kan, tetapi mereka tak takut kepada Allah. So kita tak nak jadi macam tu. Ayat yang kedua insya-Allah, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Ayat yang kedua ni menceritakan tentang harta anak yatim. Jadi harta anak yatim ni adalah orang yang kita boleh katakan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ujian kepada kita semua. Orang anak yatim ni maknanya orang yang tidak ada ayah, bukan tak ada mak. Dalam Melayu dia ada satu lagi, yatim piatu. So dalam Arab tak ada yatim piatu ni. Anak yatim ni ialah orang yang kematian ayah, bukan kematian mak. Kematian mak dah tak dipanggil yatim. Sebab yatim ni adalah berkaitan dengan fizikal ni, iaitu harta, material dan sebagainya kan. Kalau orang yang hilang mak, so hilang dia tu hilang kerana hilang kasih sayang sebab dulunya orang lelaki yang menguruskan tentang pencarian harta, berbelanja, nafkah dan sebagainya. Yang perempuan biasanya duduk di rumah, hanya bantu sikit-sikit sebanyak, dan kemudian menjaga anak-anak, memberi kasih sayang kepada anak-anak. Okey, itu tradisi macam tu, dan sebenarnya tradisi Islam pun macam tu jugalah kan. Tapi bukan maknanya kita kata salah bekerja kalau dia ada keperluan untuk bekerja, so bekerja. So seterusnya, tapi janganlah lupa bahawa perempuan ni kena beri kasih sayang kepada anak dia, kena belai, kena jaga benda-benda tu Jadi orang lelaki apabila seorang budak tu belum sampai baligh dan dia kematian ayahnya, jadi pada masa tu kita panggil dia yatim. Kalau orang tu dah tua, umur 20, jadi kita tak panggil yatim tu. Ataupun dia daripada kecil, kemudian dia membesar, kemudian dia baligh. Jadi walaupun ayah dia tak ada, kita tak panggil yatim lagi apabila setelah umur dia dah baligh. Kecuali lah anak ayah dia tu nama yatim, jadi dia akan jadi anak yatim lah selama-lamanya sampai mati dia kan. Jadi oleh kerana itu siapa yang tu namalah anak dia tu yatim, supaya cucu dia nanti akan anak yatim. Jadi kat sini kan, wa atul yatama, Allah kata kamu hendaklah memberi harta anak yatim. Jadi biasanya anak yatim ini orang akan ada orang jaga dia, dan biasanya dia akan ada harta peninggalan ayah dia dan sebagainya. Jadi kadang-kadang yang berlaku ialah kadang-kadang kita ni sewenang-wenang dengan harta anak yatim, iaitu kita ambil jaga harta anak yatim, terguna sewenang-wenangnya, tak boleh. Jadi anak yatim ini hendaklah diberikan harta dia dengan haknya, dengan sekadarnya yang diperlukan olehnya untuk belanja dia, dan kemudian apabila dah sampai nanti umur dia baligh, maka kena beri harta itu seluruhnya kepada dia. Bukan baligh saja, tapi baligh dan rushd ada di bawah tu nanti insya-Allah. Jadi Allah kata wala tatabaddalul khabitha bit-tayyib, jangan kamu gantikan yang buruk dengan yang baik, yang baik dengan yang buruk. Maksudnya kita ambil harta anak-anak yatim yang baik, kita ganti, kita beri yang buruk, yang tak elok pada dia. Macam mana mungkinlah kan, sebab dah bercampur semua kan. Jadi kena jaga betul kan. So harta dia adalah harta dia. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, dan jangan kamu campur aduk. Kamu makan harta dia, kamu makan harta kamu kan, macam tu kan. Jadi campur aduk di antara harta kamu dan harta dia. Kamu boleh gunakan harta mereka untuk memberi makan kepada mereka, dan jangan ambil kita ni makan daripada harta dia. Innahu kana huban kabira, Allah kata itu adalah satu dosa yang sangat besar. So dosa besar makan anak yatim sewenang-wenangnya. Ayat yang ketiga, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Jadi ini ayat yang berkaitan dengan jika sekiranya kita ni nak kahwin dengan anak yatim dan sebagainya. Jadi pada masa tu kita takut bahawa kita tidak boleh memberikan adilan kepada anak yatim tu. Maka hendaklah kita, dia kata, kahwinlah dengan perempuan-perempuan yang lain. Masna,
sama ada 2 ke nak kahwin, wa sulasa ataupun 3, wa ruba' dan 4. Okey. Jadi kat sini ayat ini ialah ayat yang kita kata ayat poligami dalam Islam ya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala benarkan orang lelaki ni boleh kahwin dengan perempuan 2, 3 dan juga 4. Jadi dia start dengan sini, start dengan 2 kan. Dia tak start dengan 1. Jadi ini yang pelik sikit sini. Jadi adalah orang tafsir kat sini ialah asal-asalnya kita semua ni kena kahwin 2, bukan kena kahwin 1. Macam tu kan. Kahwin 1 ni tak ada. Allah suruh kita kahwin 2 dulu. Macam mana? Semua boleh terima ke? Ini kalau bini-bini memang tak boleh terima lah kan. Tapi sabar je lah. Sabar insyaAllah. Sabar. Kita baca sampai habis. Allah kata fa'in khiftum alla ta'dilu, tapi kalau kamu takut kamu tidak boleh adil, fawahidah, maka hendaklah 1. Jadi macam tu kan. Jadi asalnya sebenarnya 1. Tapi kalau kamu mampu untuk adil, barulah boleh pergi 2, 3 dan 4. Tapi kalau kamu tak boleh adil ni banyak. Adil dalam nafkah, adil dalam nafkah zahir, dan juga adil dalam nafkah batin, adil dalam bersama-sama. Tetapi yang tak perlu adilnya 1 saja, iaitu kasih sayang dan hati. Yang tu tak boleh. Itu Nabi sendiri pun tak boleh untuk kasih sayang dan hati. Kasih sayang, contohnya seorang lelaki ada 2 orang isteri, so dia sayang yang ni lebih. So okey, sayang lebih tu okey, sayang hati. Tapi dia tak boleh melebihkan yang seorang tu pada nafkah, pada pembagian hari-hari, bersama kat sini, bersama kalau 2 hari kat sini, kena 2 hari kat sini. Kalau beli kain batik kat sini, kena beli kain batik kat sini. Itu kena sama, tak boleh. Tapi kasih sayang tu, jadi kasih sayang tak boleh mempengaruhi cara pembahagian dan pembahagian sama ada nafkah dan juga yang lain-lain. Itu okey. Jadi kena faham tu di antara adil hati. Sebab adil hati ni tak mampu, sebab kita ni tak mampu kontrol hati kita untuk kasih lebih kepada salah seorang daripada lain. Jadi kasih batin saja boleh, kasih zahir mesti kena beri seadil-adilnya. Kalau tak boleh adil, kena kahwin seorang saja. Ataupun Allah kata au ma malakat aymanukum. Ma malakat aymanukum maksudnya hamba. Jadi kalau kamu tak boleh nak adil, jadi kahwinlah dengan hamba saja. Zalika adna alla ta'ulu. Itu semua adalah supaya lebih dekat, supaya kamu ni tidak menzalimi. Okey, seterusnya ayat keempat, Allah SWT kata wa atun nisaa sadaqatihinna nihlatan fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'a. Dan hendaklah kamu beri kepada perempuan-perempuan bila nak kahwin tu ialah mahar. Kita kata mahar dengan dia kata kat sini ialah menggunakan kata nihlah. Jadi nihlah ini ialah masdar atiyah, iaitu pemberian daripada hati yang sepenuhnya. Jadi kita kena beri mahar kepada perempuan bila nak kahwin dengan sepenuh-penuh hati, daripada hati yang tak adalah dengki dan sebagainya. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa, tapi kalaulah perempuan tu nak beri kepada kita daripada harta tu untuk kita makan, untuk kita harta. So bila harta mahar ni memang harta perempuan tu 100%, orang lain tak boleh usik. Hak dia kan, sebab dia sanggup kahwin, so dia dapatlah hadiah tu kan. So hadiah ni adalah hadiah absolutely untuk dia saja. Tetapi kalaulah dia baik hati, perempuan tu nak bagi pada suami dia makan, maka Allah kata fakuluhu hani'an mari'a, maka makanlah dengan senang hati, jangan kisah-kisahlah. Okey, hani'an mari'a ni makan macam tu macam kita pergi rumah ni lah kan, nanti kan haji ni sediakan mi Jawa, Haji Yaakob sediakan, so makan. So ni fakuluhu hani'an mari'a, makan tanpa segan silu lah kita kata. Itu jadi itu kalaulah datang daripada jadi kita tak boleh nak paksa kau kena beri pada harta pula, tak kan. Kalau paksa akhirnya ambil lah. Kalau ambil lah tu, kalau dicakap macam tu, itu sebenarnya bukan daripada tibna lakum an syai'in minhu nafsa. Tibna ni baik maksudnya, nafsa ni jiwa, maknanya daripada memang sepenuh hati memang nak bagi kepada suami ni. So pada masa tu barulah boleh ambil. Dia serupa juga kan dalam hal-hal dan keadaan yang lain. Kita sebagai contohnya, kita pergi rumah orang ataupun kita pergi kedai, kita takkan tak belanja saya. Jadi dia malu, dia pun belanjalah kita kan. Bila belanja kita, dia menawarkan kita sesuatu benda untuk kita makan dan sebagainya, dalam keadaan dia malu. Jadi itu bukan daripada hati yang sepenuhnya. Kalau macam tu mungkin boleh jadi haram, boleh jadi dosa kita InsyaAllah. Sebab dia beri pun tak ikhlas, jadi kita ambil pun cara paksa dia kan. Okey, kemudian ayat yang kelima,
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Jadi Allah SWT kata, ini berkaitan dengan as-sufaha. Sufaha ni ialah orang yang tidak boleh menguruskan hartanya dengan baik. Maksudnya kemungkinan dia gila, kemudian ni terlampau membazir. Jadi itu kita panggil as-sufaha. Jadi budak-budak yang dah balik, kemungkinan dia ni sufaha. Dia tak pandai lagi menguruskan harta dia. Kalau kita bagi kat dia, nanti dia akan beli benda ni, beli mengarut-ngarut ni. Beli mercun. Itu setengah ulama kata itu sufaha juga tu. Orang yang beli mercun. Itu sebab membazir kan. Jadi membazir ni ialah maknanya kita menggunakan harta kita pada benda yang tak sepatutnya. Dari segi syarak dan dari segi adat. Adatnya orang tak buat harta macam ni. Tapi dan juga dari syarak. Syarak sepatutnya buat macam ni. Sesiapa yang membuat beli benda-benda yang memberi dosa, semaknanya orang tu boleh dikatakan sebagai sufaha. Sufaha dalam makna artinya ialah bodoh. Tapi dalam makna kesini orang yang membazirkan harta dia ataupun tak dapat menguruskan hartanya dengan baik dari segi syarak. Jadi Allah SWT kata, jangan kamu beri kepada orang-orang bodoh ini harta mereka. Yang mana Allah Ta'ala jadikan harta ni sebenarnya untuk mereka ni sebagai qiyam. Jadi qiyam ni ia maksudnya masdar daripada qama, ya, qama taqumu. Jadi sebab harta ni adalah Allah Ta'ala nak tegakkan kehidupan kita, nak tegakkan Islam dengan harta ni. Tiba-tiba dia akan membazirkan. Jadi jangan beri kepada mereka harta tu. Jadi bila jangan beri, maknanya kita kena peganglah dulu harta tu. Kita hanya bagi makan sekadar yang cukup untuk keperluan hidup dia je. Kurang-kurang cukup. Tak boleh bagi dia bebas macam tu. Jadi Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala kata warzukuhum. Warzukuhum. Tapi warzukuhum kat sini, berilah makan kepada mereka daripada harta tu. Jangan sampai tak beri makan. Waksuhum, bagilah pakaian kepada mereka. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan bila bercakap dengan mereka, dalam bercakap dengan baik. Okey. Seterusnya ayat yang terakhir pada malam ni, insya-Allah Allah SWT kata wabtalul yatama hatta iza balagun nikah. Ini yang kita kata tadi kan, iaitu bila kita akan berikan harta tu kepada anak yatim. Jadi Allah Ta'ala kata, cubalah anak yatim itu, maknanya test, hatta iza balagun nikah, sehingga apabila dah sampai tahap umur boleh berkahwin. Ini biasanya balik lagi. Nak kahwin sebelum balik boleh ke? Boleh tak? Haji Idris, pengiran macam mana pengiran? Boleh ke? Bincang bincang. Boleh tak kahwin sebelum daripada sampai umur? Jadi kat sini bila sampai umur balagun nikah ni, sampai umur untuk berkahwin, maknanya dia dah sampai umur dah balik, maka kita test anak yatim itu. Fa in anastum minhum rusyda, bila kamu rasa dia ni memang dah cerdik dah, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka hendaklah kamu tolak kepada mereka harta mereka, maknanya serahkan harta itu kepada mereka. Wala ta'kuluha israfa, dan harta anak yatim ini jangan kamu makan dia melampau-lampau. Boleh tak kita makan harta anak yatim? Sebagai contoh, kadang-kadang penjaga anak yatim tu lebih miskin daripada anak yatim sendiri. Sebab anak yatim tu dia dapat pesaka daripada ayah dia yang sangat kaya. Jadi orang yang menjaga tu tak ada sangat. Jadi boleh tak makan? Boleh, Allah kata. Cuma tak bolehnya wala ta'kuluha israfan, tak boleh melampau-lampau. Wa bidaran an yakbaru. Wa bidaran an yakbaru. Wa bidaran maksudnya mubadirina ila infaqiha makhafatan. Kamu takut pula kan? Jadi apa ni? An yakbaru, supaya dia membesarkan. Jadi Allah SWT kata wa man kana ghaniyan falyastafif. Tapi kalau penjaga tu adalah orang yang kaya, maka hendaklah dia berjaga-jaga, janganlah ambil harta anak yatim tu. Wa man kana faqiran falyakul. Jadi kalau penjaga anak yatim tu miskin, maka dia bolehlah makan bil ma'ruf, sekadar-kadar yang berpada-pada. Bil ma'ruf ni berpada-pada kita boleh kata, maknanya logik ke kalau dia makan sampai tiap-tiap hari dia ambil daripada dua anak yatim tu sampai $50, tak logik. Tapi kalau orang makan biasa berapa? Kalau kata $3 sekali makan, so okey, macam tu. Kalau 4 sekali makan sekadar-kadar yang patut-patut. Fa iza dafa'tum ilaihim amwalahum fashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Dan apabila kamu nak beri harta tu kepada mereka, kepada anak yatim tu, maka hendaklah ada saksi ke atas mereka tu. Jadi supaya sah kan, orang tahu kita dah saksi ada kan. Jadi maknanya tak nak kita dah bagi kat dia, lepas tu akhirnya bertengkar, dia kata tak bagi lagi.
Senang aja. Kalau tak ada saksi jadi macam tu kan. Jadi eloknya ada saksi. Begitulah dalam setiap urusan kita yang besar-besar ni, kita eloknya lah kita mencari saksi dan sebagainya. Jadi Allah kata akhirnya wakafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah ini menjadi pengira kepada kamu, menjadi auditor kepada kamu kan. InsyaAllah. Jadi auditor jadi mana? Auditor dalam masalah hafizan li amali khalqihi. Allah penjaga kepada setiap amal yang kita buat. Jadi setakat itulah saja pada malam ni. Alhamdulillah kita dapat bersama. So insya-Allah minggu depan insya-Allah kita akan dapat bersama lagi dalam muka surat 78 insya-Allah. Moga-moga kita dapat pengajaran, kita dapat ambil untuk amalan bukan untuk kita ni suka-suka saja dengar kan, halwa telinga, tak naklah insya-Allah Jadi benda ni kena nasihat-nasihatilah. Kita selalu ingatkan kan, kita dah baca hari tu surah ni kan. So kita kena buat macam tu. Kita kena praktikkan insya-Allah. Jadi ingat memperingati, nasihat-nasihati antara kita ni sangat-sangat penting insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.